Sejarah bermula di Kota Melaka, kekal jati diri, prinsip terjaga. Suburkan pegangan ajaran agama, teguh mantap jiwa merdeka. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia bersama dengan kami mengikuti rancangan Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung. Kami bawakan dari studio utama Yusof Jakim, Kompleks Islam Putrajaya, forum yang dianjurkan oleh Jakim dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga RTM dan ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan ke-64 pada tahun ini. Alhamdulillah, pentas forum perdana seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, kita akan mengupas satu tajuk mantap jiwa merdeka. Itu saya mula dengan pantun tadi, pantun di negeri Melaka. Sebab apa pantun dengan negeri Melaka? Sebab saya difahamkan malam ini ramai orang-orang Melaka mengikuti siaran secara langsung, khususnya dari Jabatan Agama Islam Melaka, pengarah Jaim, WhatsApp, Ustaz kami dari Melaka semua tengok Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Syabas dan tahniah. Baik, terima kasih Profesor Dr. Fariza Mat Syam, pengarah Institut Islam Hadari UKM. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. sihat. Ya. Terima kasih banyaklah kerana sudi bersama dengan pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Dan di hujung sana dia pilih tema baju warna biru, katanya sempena dengan jalur gemilang. Dia pakat dengan Ustaz Rizal. Ustaz Rizal warna kuning, Datuk Badli Shah Alauddin warna biru. Ringkasnya merdeka ni apa artinya pada Datuk? Mim, Ra, Dalia, Kaf, Alif. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Masya Allah. Itu dia mukadimah yang belum kita masuk lagi soalan-soalan yang lain. Saya juga nak menyapa panel kita yang jauh di utara tanah air. Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Panjang sangat nama dia, jadi kita panggil Dr. Mazhar sajalah. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar suara saya? Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah, sihat. Nampak Datuk ni? Alhamdulillah. Hujan ke di Perlis? Hujan sikit tapi sekarang dah reda, tapi hari ini memang ada hujan tadi. Tapi alhamdulillah lah, Perlis sudah masuk fasa ketiga plan pemulihan negara. Alhamdulillah. Tahniah, dan insya-Allah negeri-negeri lain juga akan menyusuli dengan pematuhan SOP yang mantap. Baik Datuk, saya nak mulakan teruslah perbincangan kita malam ni Datuk. Saya nak mula dengan Datuk dulu. Sebab Datuk duduk jauh di sana Nun, di utara tanah air itu, tentang tajuk yang kita pilih ini, mantap jiwa merdeka ni sempena sambutan Bulan Kebangsaan ke-64 inilah. Setiap tahun apabila sampai bulan Ogos ya Datuk, kita akan bercakaplah tentang nikmat kemerdekaan, tentang perlunya kita mensyukuri kemerdekaan ini, mewarnai wajah negara kita dengan mengisi warna-warna kemerdekaan dan sebagainya. Tetapi di sebalik maksudnya itu Datuk, kenapa kita perlu sering kali saban tahun setiap Ogos kita menyebut-nyebut tentang nikmat kemerdekaan ini Datuk? Apa pandangan Datuk? Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zakaria dan sahabat-sahabat panel di studio Fadilatul Syekh Datuk Badli Shah dan juga Profesor Dr. Fariza. Apabila satu sambutan tu, bagus soalan ni, kerana apabila satu sambutan tu saban tahun kita sambut, kadang-kadang kita sudah tidak fikir kenapa kita sambut. Cuma saya nak sebut, biasanya setiap negara akan sambut kemerdekaan ini, kemerdekaan negara mereka. Manusia sambut kemerdekaan ataupun apa-apa upacara yang membabitkan kenegaraan. Yang pertama ialah sama ada dia sambut tu sebagai tradisi semata-mata. Kadang-kadang dia pun tak faham kenapa dia sambut. Macam orang ramai macam sama jugalah, sehingga sebahagian perayaan-perayaan agama juga ada orang yang join perayaan agama, dia pun tak tahu kenapa perkara itu dilakukan. Termasuk dalam berbagai-bagai agama. Thanksgiving umpamanya di Amerika, banyak orang tak faham kenapa. Dah duduk sambut selalu.
Yang kedua ialah kerana mungkin juga kerana orang sambut elemen yang kedua ialah kerana politik. Yang ini kerana mana-mana negara saja apabila pemerintah cuba menggunakan elemen-elemen sambutan kenegaraan itu untuk mengukuhkan politik mereka. Dia positif dan negatif benda ni. Ada sudutnya positif dan ada sudutnya mungkin negatif jika dilihat pada sudut yang lain. Tetapi yang penting ialah kesambutan yang disebabkan perkara yang saya akan sebut ini itu faktor kesedaran terhadap makna penjajahan yang telah melalui mereka. Apabila kita sebut penjajah, kita kena kemerdekaan itu merdeka daripada apa? Iaitu merdeka daripada penjajahan. Penjajahan itu apa maksudnya? Kalau kita refer kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, kerana kita menggunakan dalam bahasa Melayu itu, maka bermaksud penaklukan dan memerintah apa yang ditakluki itu. Iaitu dia ada unsur penaklukan dan memerintah tempat yang ditakluki. Dan di dalam bahasa Arab, orang Arab lebih duka cita pada kita kerana telah menggunakan satu perkataan yang langsung tidak sesuai. Itu mereka gunakan al-isti'mar. Isti'mar ni seolah-olah memajukan, iaitu memakmurkan bumi. Jadi penjajah tu dipanggil dengan al-musta'mirin, pada orang yang memakmurkan muka bumi. Padahal penjajah itu merosakkan. Perkataan isti'mar adalah perkataan di dalam Al-Quran, ya wasta'marakum fiha, Allah gunakan. Itu tak kena. Patutnya ihtilal, penaklukan. Jadi kita balik kepada makna penjajahan. Jadi penjajahan itu bahawasanya apabila sesuatu umat yang merasai apa keadaan dan nilai mereka dijajah, maka ketika itu mereka akan tahu bahawa apa makna kemerdekaan. Tapi apabila kita dah lama merdeka, dah kita sambut tidak tahun, kita tidak tahu. Dan kita juga kena tanya, dalam bentuk apa kita dijajah? Adakah kita benar-benar dijajah dalam bentuk seperti negara lain, ataupun dalam bentuk kongkongan apa yang sebenarnya kita merdeka daripadanya? Itu perkara asas yang perlu kita tahu untuk kita memahami makna kemerdekaan. Terima kasih Datuk kerana mukadimah yang sangat baik untuk kita membuka minda kita apabila setiap Ogos kita melaungkan kemerdekaan, kita menggantung jalur gemilang, kita buat sambutan di peringkat kampung, daerah, negeri, kebangsaan. Tetapi kalau kita tidak balik kepada asas ataupun fundamental maksud kemerdekaan itu, apakah nikmat hikmahnya kita mengecapi sebuah negara kemerdekaan itu, dia tidak akan mampu membawa kita mengecapi dan memahami maksud sebenar kemerdekaan. Ini yang saya nak minta Profesor Dr. Fariza untuk menjelaskan bahawa tujuan seperti yang Mufti Perlis sebutkan tadi, panel kita yang pertama, bahawa ialah untuk menzahirkan perasaan kesyukuran, cintakan kepada negara. Cintakan kepada negara itulah merupakan sesuatu yang sangat dituntut, tetapi yang lebih jauh ke dalam ialah bagaimana kita nak tahu bahawa kita ni adalah warga negara yang sayangkan kepada negara kita. Sekadar kita gantung bendera, sambut merdeka, buat forum perdana, adakah kita sudah cintakan negara kita? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Zakaria dan juga Ustaz Rizal. Yang saya hormati rakan-rakan panel yang berada di studio dan juga secara online, dan tetamu-tetamu kehormat kita pada malam ini, sama ada secara online dalam negara maupun di luar negara, ya, dimaklumkan. Ya, Ustaz, apabila kita sebut tentang kemerdekaan, kita kena ketahui bahawa kemerdekaan adalah nikmat Allah SWT yang dikurniakan kepada kita, harus disyukuri dan mengisinya dengan kebaikan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku, dan telah kuredai Islam itu jadi agamamu. Ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, menjelaskan tentang pengakuan Allah SWT sendiri kepada Nabi Muhammad dan penganutnya bahawa hari ini telah Allah sempurnakan agama, cukupkan nikmat, dan Allah redha dengan Islam itu sebagai agama kita. Ia sebagai satu pembebasan akidah. Sebagai satu pembebasan akidah, manusia ketika itu yang berpegang kepada akidah kekufuran dan jahilah kepada satu akidah yang diredai oleh Allah SWT dengan akidah Islam yang bersyahadah. Dari ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan,
kita ingin mengambil sebagai perumpamaan dalam konteks kemerdekaan pada hari ini. Samalah kita apabila negara ini dibebaskan oleh pihak British pada 31 Ogos 1957. Waktu itu seolah-olah akuan dan jaminan bahawa rakyat di Tanah Melayu dibebaskan daripada ikatan penjajahan yang cukup lama, lebih kurang selama 450 tahun yang bermula dengan penjajahan Portugis di Melaka. Nikmat kebebasan negara ini, jiwa, agama dan pemerintahan itu begitu besar nikmatnya, seolah-olah kemerdekaan itu telah disempurnakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Perjuangan untuk mendapatkan kebebasan ini seperti cinta dan kasih sayang kita yang terpendam selama ini, yang tidak dapat diluahkan yang sewajarnya, yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang yang dahulu. Kini setelah diberi kemerdekaan, jiwa yang dipenuh dengan cinta dan kasih sayang kepada kita ini, kita dapat suburkan, kita dapat baja agar negara ini seumpama satu keluarga besar terus berkembang maju dan terus berkembang dan terus maju, yang asasnya ialah takwa, resaknya ialah perpaduan dan tiang serinya adalah kerjasama dan tolong-menolong. Sidang penonton yang saya hormati, cinta dan kasih sayang adalah perkara yang subjektif. Susah untuk kita luahkan, sukar untuk kita telah, sukar untuk kita buktikan ataupun diperlihatkan. Hanya tertanam kemas di lubuk hati dan jiwa, seperti mana cinta Rasulullah kepada umatnya, cinta Sayyidina Khadijah kepada Nabi Muhammad, cinta Laila dan Majnun, cinta Teja dan Tuah. Walaupun mungkin tiada sebarang bukti tuan-tuan dan perempuan untuk ditunjukkan, namun kita boleh ambil pengajaran daripada hadis Rasulullah yang menyebut tentang konsep cinta yang berpasak di hati, atau disebut al-qalb dalam bahasa Arab, ataupun kalbu dalam bahasa Melayu Kasih. Hadis yang bermaksud, apakah kamu tidak ketahui bahawa anggota tubuh badan manusia itu terdapat segumpal darah? Apabila ia baik, maka baiklah keseluruhan anggota badannya. Dan apabila ia buruk, maka buruklah keseluruhan badan dan tingkah lakunya. Adakah kamu tidak tahu? Itulah hati, ataupun kita panggil al-qalb. Kajian kami mendapati bahawa terdapat 12 bentuk kalimah al-qalb dalam Al-Quran dan boleh ditemui dalam 132 ayat. Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan, tanda cinta kepada tanah air adalah terletak dalam hati yang baik, hati yang suci dan bersih dan jauh mendasar ke lubuk kalbu kita, seperti mana cinta kita untuk ibu kita sendiri. Itulah sebabnya, Ustaz, kita sebut tanah air ini seperti ibu pertiwi. Ini ialah hati kita terikat dengan negara sendiri. Hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Apabila berjauhan, betapa rindunya masakan ibu pertiwi. Saya pasti rakan-rakan kita yang berada di luar negara rindukan nasi lemak, rindukan lemang, rindukan ketupat dan sebagainya. Itulah tanda kasih sayang kita kepada negara kita, seperti mana Rasulullah terikat dengan kota Mekah di tanah kelahiran, walaupun telah berhijrah, namun beliau ingin kembali ke kota Mekah. Terima kasih Prof. Ya, bila Prof sebut rakan-rakan kita di luar negara yang rindukan kampung halaman, bukan rakan-rakan di luar negara saja, Prof. Kita yang duduk di Putrajaya ni, Prof, dah berapa bulan tak balik kampung ni. Terima kasihlah ibu, ayah saya, mungkin kita semua yang menyaksikan secara langsung ini terubatlah rindu kan. Terima kasih orang kampung semua, alhamdulillah. Itulah cinta kita ni, kalau kita kasih kepada kampung, kasih kepada ibu bapa, kasih pada tanah air, bermula di hati ya. Sebab itulah gamaknya kerajaan pada tahun ini memperkenalkan tema sambutan bulan kebangsaan, iaitu Malaysia Prihatin. Sebab nak menzahirkan prihatin itu, bukan semua orang boleh buat prihatin ini, kecuali orang yang memiliki jiwa ataupun hati yang suci, yang luhur, seperti yang disebut oleh Prof Syam tadi. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh kupas sedikit tentang tema sambutan bulan kebangsaan kita Malaysia Prihatin ini. Pada pandangan Datuk, apa pentingnya sifat prihatin dan kaitan dengan sebuah negara bangsa merdeka ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Tuan Haji Zakaria Osman
dan juga Al-Fadhil Ustaz Rizal Ramli selaku perantara program. Rakan-rakan bicara wara pada malam ini Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin dan juga Profesor Dr. Fariza Mak Syam. Seterusnya para penonton sama ada di tanah air maupun di negara-negara serumpun, di Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand dan juga di seluruh negara di dunia, di utara, timur, selatan, barat. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Apa makna prihatin? Ini dulu kita kena tengok. Ya. Ni banyak tulis Malaysia prihatin, Malaysia prihatin. Kita kena faham apa makna prihatin. Orang sekarang faham prihatin ni pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat itu yang dia faham prihatin tidak. Itu penting. Itu mustahil. Prihatin ini dia adalah bahasa yang kita pinjam. Dia asal daripada perkataan perih ing batin. Itu prihatin. Perih maknanya pedih. Kepedihan yang dirasakan oleh batin. Perih ing batin. Dirasakan oleh batin atau kepedihan yang dirasakan oleh pemikiran. Sebagai contoh, kita menengok waktu berita misalnya. Cerita kejadian tragedi di Kedah misalnya. Kejadian banjir di Perak misalnya. Orang yang ada perih ing batin, itu dia pedih hatinya melihat kesusahan itu. Ataupun kita membaca berita ada 1,517 para pelajar kini jadi yatim kerana ibu bapanya jadi mangsa COVID-19. Orang yang ada perih ing hatin itu pedih dia rasa. Ataupun kita membaca berita bagaimana ada 2,500 pelajar tahfiz, 300 orang guru tahfiz hilang pekerjaan kerana banyak ditutup. Dia ada rasa keperitan. Sebab itulah Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, dia mengajarkan 4 prinsip untuk cipta keharmonian. Pertama, mu mesti ta'aruf. Yang kedua, tafahum. Yang ketiga, ta'awun. Yang keempat, takaful. Ini mustahak. Pertama, ta'aruf. Mesti kenal. Kita duduk dalam satu negara, mesti kenal suku, bangsa, etnik dan pelbagai. Kita bukan ada orang Melayu saja. Kita ada lagi kawan-kawan kita, masyarakat Tionghoa, orang India dan sebagainya. Dan ada tafahum. Mesti faham perbezaan. Orang Kelantan ada cara dia, orang Kedah ada cara dia, orang Terengganu ada cara dia. Kemudian at-ta'awun, saling bantu-membantu. Yang keempat ini takaful, kongsi rasa. Ini keprihatinan. Kita berkongsi rasa. Sebab itu gagasan baru tanah air kita pun dipanggil keluarga Malaysia. Ini semua kita nak berkongsi rasa. Sebab itu kalau bahasa kita lah sebenarnya kalau nak gunakan selain daripada prihatin, lebih sedap guna cakna. Cakna lagi sedap. Cakna ataupun peduli. Itu lebih dekat dengan orang kita. Prihatin ni bahasa pinjaman. Sebab itulah kalau orang nak jadi yang berhormat, orang nak jadi menteri, dia kena ada KBSM. Cakna number 1. KBSM. Pertama, kenduri. Kena tunjuk muka. Jangan mesti cakna, prihatin. Yang kedua, bersalin. Balik kampung, tengok orang bersalin. Kalau tak ada orang bersalin, orang semua bergemas. Macam mana Ustaz? Ada lembu beranak pun pergi je lah. Pergilah ziarah, jangan tidak. Yang ketiga, sakit. Mesti mau ziarah. Yang keempat, meninggal. Kalau YB atau orang nak jadi menteri boleh jaga KBSM ini, insya-Allah boleh sepenggal lagi. Boleh masuk senarai jadi menteri pun insya-Allah. Mesti ada KBSM, keprihatinan itu. Sebab masyarakat, they don't care what you know. What they know that you care. Dia tak peduli kita tahu apa. Kita profesor ke, kita doktor ke, kita mufti ke, imam besar. Dia tak peduli. Yang dia tahu kita turun padang, bantu dia, bagi dia beras, bagi dia duit. Itu je dia nak. Sebab itu prihatin ni sangat mustahak. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, sejak pada PKP, kita kena akui, ramai daripada kita orang jadi susah. Orang daripada M40 pergi B40, berapa ramai. Orang T20 pergi M40. Sebab itu dalam Quran, orang-orang yang tidak peduli, tidak ada agama di sisi Allah. Allah Ta'ala bagi warning. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tak cakna, tak peduli dengan anak yatim, tak peduli dengan orang susah, ini tidak ada agama, kata Allah. Maka kita mesti ada keprihatinan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Datuk Bat. KBSM bukan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Tak ada. Ini kurikulum yang perlu difahami, kata Datuk tadi, oleh orang-orang politik. Bukan orang politik sajalah, kita semua rakyat negara kita ya. Kita perlu ada ta'aruf, kita ada tafahum, ta'awun, dan akhirnya akan lahirlah masyarakat yang takaful, yang saling berkongsi rasa. Kan ya? Kita meletakkan diri kita dalam perasaan
diri orang itu, ataupun dalam bahasa psikologi yang sebut empathy. Kita rasa apa yang dia rasa. Itu dia. Terima kasih banyak kepada Datuk Badishah atas perkongsian maksud tema Malaysia Prihatin itu tadi. Tapi Datuk cadang tadi cakna Malaysia cakna. Cakna kan. Pantai Timur sikit cakna. Tahun depan insya-Allah. Insya-Allah. Baik, Rizal, mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan penonton tentang tajuk Mantap Jiwa Merdeka kita malam ini. Rizal. Baik, terima kasih Ustaz Zakaria. Mantap, memang mantap. Jiwa-jiwa panel mantap. Saya tertarik dengan Datuk Bad KBSM. Datuk Bad kalau boleh buat KBSM pun confirm calon. Calon imam terbaik. Ya. Imam besar kita. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan, kita meraihkan semarak kemerdekaan. Apabila kita sebut tentang kemerdekaan, Ustaz Zaid dan panelis pasti akan mengimbau sejarah-sejarah terdahulu. Itu tidak boleh lari. Perjuangan, perih generasi terdahulu. Baik, apabila sebut juga tentang kemerdekaan, saya nak berkongsi sejarah juga, tapi bukan nak buka kitab sejarah, buku sejarah KBSR ataupun KBSM. Baik, apa yang saya cuba nak bawa untuk tatapan penonton sebenarnya, isu-isu yang sering dikaitkan dengan isu-isu perpaduan. Sebab saya fikir selepas ini Ustaz Zakaria akan melihat isu perpaduan bersama dengan ahli panel. Inilah perkara-perkara yang pernah terjadi dalam negara kita. Kita bukan nak membawa isu ini, tetapi kita nak memberi peringatan supaya isu-isu seperti ini tidak timbul lagi pada masa akan datang, supaya dikawal dengan cermat, dengan baik demi menjaga perpaduan dalam kalangan masyarakat ataupun pelbagai kaum dalam negara kita. Antaranya isu-isu tentang tulisan Jawi. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, isu yang diketengahkan itu bersifat ranting, isu-isu yang kecil. Namun apabila dipolemikkan, ia menjadi sangat besar dan pelbagai tanggapan yang akan timbul. Seterusnya kita lihat juga isu-isu yang diketengahkan mendapat perhatian daripada sultan ataupun raja setiap negeri, supaya perkara-perkara yang bersifat sensitif tidak perlu ditimbulkan, perlu diberikan perhatian, perlu dijaga dengan baik, apatah lagi perkara-perkara yang terpahat dalam perlembagaan negara kita. Kita lihat juga antara juga politik, punca resis, ini semua perkara-perkara yang kita cuba tonjolkan supaya dapat dilihat dengan prihatin, sesuai dengan Malaysia Prihatin. Hal-hal begini juga kena prihatin. Kita lihat seterusnya, isu perkauman bukan sahaja bebankan pihak berkuasa, semua orang terlibat juga. Seterusnya tentang sensitiviti kaum dan agama, perlu dijaga, elak teguran terbuka. Ini dapatan-dapatan yang kita ambil daripada Keratan Akhbar. InsyaAllah saya fikir Ustaz Zakaria boleh ketengahkan isu-isu berkaitan dengan perpaduan, hal-hal yang bersifat kadang-kadang Ustaz Zakaria benda simple saja. Betul. Tapi polemiknya na'udzubillah. Isu yang dibangkitkan oleh Ustaz Rizal ini nanti memang sesuatu yang perlu kita bincangkan, bukan untuk membangkitkan ketegangan antara kaum, tetapi ini antara cabaran-cabaran yang perlu kita kenali dan perlu kita jaga agar dia tidak memercikkan, istilah memercikkan bibit-bibit perpecahan di kalangan kaum, sebab istimewanya negara kita ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat majmuk, dan sejarah untuk mencapai kemerdekaan juga sebenarnya adalah bersendikan kepada kesepaduan dan juga perpaduan di antara kaum yang memungkinkan kita mencapai kemerdekaan 64 tahun yang lalu. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kita sambung selepas ini. Teknikalnya, Dr. Fariza, Profesor Dr. Fariza, walaupun kita sudah merdeka, sudah 64 tahun, namun musuh dalam negara ataupun ancaman kepada kemerdekaan ini tetap ada. Jadi sebagai warga negara, kita kena tahu apakah ancaman-ancaman yang boleh merosakkan kemerdekaan sebuah negara itu, Prof. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zakaria. Apabila kita berbicara tentang berkaitan dengan musuh jiwa-jiwa kemerdekaan ini, saya tertarik dengan kata-kata Said Hawa dalam bukunya Tazkiyah An-Nafs yang menyatakan bahawa
ketahuilah bahawa hati tak ubah seperti benteng. Sedangkan syaitan adalah musuh yang ingin memasuki benteng untuk menguasainya. Manusia tidak akan dapat menjaga benteng dari serangan musuh kecuali manusia itu tahu apakah pintu-pintu, celah-celah yang boleh dimasuki oleh musuh tersebut. Dan kebiasaannya, manusia juga kadang-kadang kurang mampu untuk menjaga pintu-pintu dan celah-celah yang boleh dimasuki oleh musuh tersebut. Dari lontaran kata-kata ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat simpulkan bahawa musuh utama yang boleh menghancurkan kemantapan jiwa yang merdeka ini adalah sebenarnya diri kita sendiri yang tidak berupaya untuk menjaga benteng-benteng, pintu-pintu dan celah-celah yang boleh menjadi jalan untuk syaitan merosakkan jiwa-jiwa kemerdekaan ini. Apakah musuh dan hati dan jiwa kita itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama ialah yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu marah yang melampau ataupun menurut hawa nafsu. Dalam psikologi Islam disebut sebagai an-nafs al-ammarah. Dan ini disebut dalam firman Allah dalam surah Yusuf ayat 53 yang menyatakan bahawa sesungguhnya jiwa manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhannya. Apabila kita melampau, marah yang melampau, akal akan menjadi lemah, tingkah laku tidak lagi normal, dan inilah yang boleh membawa kepada pergaduhan, membawa kepada perpecahan, membawa kepada permusuhan, membawa kepada pemberontakan, dan tidak dijaga boleh membawa kepada pembunuhan sesama diri. Kalau kita lihat, Ustaz, dah banyak klinik negara kita ataupun di luar sana, bagaimana sebenarnya kehancuran sesebuah negara itu bukan disebabkan oleh orang lain ataupun penjajahan, tetapi disebabkan oleh warganya sendiri kerana tidak dapat mengawal amarah tadi dan rasa dendam. Dan yang kedua, apa dia pintu-pintu yang boleh merosakkan jiwa merdeka kita ialah dengki dan tamak. Dalam hadis pernah menyebut yang bermaksud, orang beriman sentiasa diambang 5 dugaan yang susah. Pertama, mukmin yang dengki padanya. Kedua, munafik yang benci padanya. Ketiga, kafir yang memeranginya. Keempat, syaitan yang menyesatkannya. Dan kelima, nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya. Orang yang bersifat dengki ini, ya Ustaz, dia akan mencari jalan untuk melihat musnahnya kesenangan dan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Oleh itu, untuk kita menjaga jiwa-jiwa yang merdeka ini, kita harus buang daripada sifat tersebut. Dan yang ketiga ialah sikap berburuk sangka dan berfikiran negatif. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh itu, antara ciri buruk yang perlu kita padamkan ialah daripada 3 sifat ini yang boleh merosakkan jiwa yang merdeka. Sebaliknya, kita perlu bersatu hati seperti mana yang diungkap oleh Al-Farabi dalam bukunya Al-Madinah Al-Fadilah, iaitu negara yang terbaik, menyamai struktur tubuh badan yang sihat dan sempurna. Seluruh anggota tersebut bersifat saling bekerjasama, tolong-menolong dan lengkap melengkapi untuk menyempurnakan kehidupan, walaupun setiap anggota mempunyai perbezaan kekuatan dan fitrah. Ya, terima kasih. Profesor Dr. Fariza, di atas perkongsian sebentar tadi, mana kita kena mengenali musuh untuk mengancam kemerdekaan di tanah air kita ini tidak lain dan tidak bukan, musuh itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana hawa nafsu, sifat dengki, tamak, buruk sangka dan sebagainya. Sebab kita, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita akal. Bagaimana kita mampu menggunakan akal untuk membina kemerdekaan, mengekalkan kemerdekaan dan melangsungkan kemerdekaan. Dan Allah Ta'ala juga bagi nikmat nafsu. Ya, nafsu ni satu nikmat. Kalau tak ada nafsu, susah juga. Jadi, tetapi nafsu itu kalau kita tak kawal, tak jaga, dia akan menjadi hawa nafsu yang boleh merosakkan diri kita sendiri. Saya nak tanya kepada Datuk Bas, sebab kita belum dapat lagi bersama dengan Datuk Dr. Mazhar. Belum lagi. Saya nak teruskan dengan Datuk Bas ini tentang keluarga Malaysia yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, satu frasa yang boleh kita kupas, yang boleh
kita bincangkan sebab sejarah untuk mencapai kemerdekaan ini adalah hasil gabungan kerjasama rapat mantap oleh keluarga tanah air pada ketika itu. Ya. Dan pada ketika ini kita masih lagi mengekalkan kaum Melayu, India, Cina dan kaum-kaum yang lain. Bagaimanakah semangat perpaduan keluarga Malaysia ini mampu kita suburkan untuk memastikan nikmat kemerdekaan ini terus berkekalan di negara kita? Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, perkara yang sama pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Kerana apabila Nabi berhijrah ke Madinah, orang-orang di Madinah ni lebih kosmopolitan berbanding dengan Mekah yang lebih homogeneous. Kosmopolitan bermakna ada ramai penduduk yang berbeza daripada segi keturunannya, etnik, budaya yang berbeza. Bahkan orang Arab itu sendiri pun ada pecahan-pecahan, Aus, Khazraj, Bani Adnan, Bani Qahtan yang datang semua duduk mencari rezeki di Madinah. Macam di Mekah homogeneous sebab semuanya saudara mara. Sebab itulah apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tengok kepelbagaian etnik kaum bangsa ini, maka di sanalah dicanangkan menerusi ayat ke-13 surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat ini kata ulama bercerita tentang kenal mengenal antara budaya bangsa. Tetapi yang menariknya kata ulama, ini penting untuk keluarga Malaysia. Ayat ini duduk dalam satu surah namanya surah Al-Hujurat. Apa makna Al-Hujurat? Hujurat maknanya bilik-bilik. Kita dalam rumah ada bilik-bilik. Sebagaimana di tanah air kita ni, kalau umpama satu keluarga, kita memang penghuni kita ramai. Penghuni kita berbeza latar belakang. Kita di Malaysia ini Masya Allah, kita punya etnik begitu banyak sekali. Hatta kalau di Sabah saja, ada 33 kumpulan peribumi yang berkomunikasi lebih daripada 50 bahasa dan ada 80 dialek etnik. Untuk etnik Murut saja mereka ada 29 kumpulan sub-etnik yang duduk di kawasan pedalaman, kawasan utara Borneo. Jangankan bangsa, suku, keturunan, bahasa di negara kita pun begitu banyak. Kita di Malaysia ada 140 dialek dan juga Kriol. Kriol ni bahasa Melayu campur dengan bahasa asing. Dialek, sub-dialek Melayu ada 9. Ada 14 dialek Cina. Ada 90 bahasa di Sarawak. Ada 20 bahasa asli suku Cek Wong yang tinggal di hutan di Kuala Kerau. Kita, keluarga kita besar. Maka bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat bilik-bilik, dalam sebuah rumah buatkan bilik. Jangan biar campur tidur gelempang belaka, jangan. Buatkan bilik. Dan bila masing-masing dah ada bilik, hormat bilik masing-masing. Ya. Jangan masuk bilik tuan rumah. Tak boleh. Saya datang ke JAKIM. Boleh datang, masuklah terus studio Yusof ni. Tak boleh pergi bilik Datuk KP. Ngintai-ngintai bilik Ustaz Zakaria di mana. Ngintai bilik. Tak boleh lah. Ini ada tuan dia. Betul. Jadi setiap rumah yang kita pergi ada tuan. Jadi kepada keluarga besar kita tadi, silakan, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Welcome my friend. Ya. Tapi tolong bilik ni kau jangan masuk. Betul. Bilik ni kau jangan usik. Ni macam tadi isu-isu yang dibangkitkan oleh Ustaz Rizal. Jangan usik. Ini awak pergi rumah orang, tolong alihkan perabot duduk situ. Saya masuk studio, saya boleh suruh ke alih meja. Penerbit, alih sikit meja situ. Kadar Kediri, kata orang Pantai Timur. Ini tujuan Al-Hujurat. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, kita khawatir kalau orang tak faham budaya bilik masing-masing ini, ya ini boleh pecahkan perpaduan kita. Allahuakbar. Ya, Datuk, ya, kalau kita tengok di rumah kita sendiri pun, kita ada adik-adik ramai, ada bilik-bilik. Mak ayah kita dah tentukan bilik kita dah. Abang Long, ini bilik Abang Long. Ya. Ini bilik Abang Ngah. Ini adik yang bongsu bilik di sini. Abang Long tak boleh komplain. Kata, ayah mana adik? Ini bilik, ini saya anak sulung. Saya patut bilik yang lebih besar. Tak boleh sama dengan bilik anak bongsu. Kan? Bolehkah kita komplain macam tu, Datuk? Dah ada juga anak kecil, mak suruh tidur luar. Tak boleh tidur, awak dah besar. Anak jawab, ayah dah besar, boleh tidur ke mak dah? Kacau pula dah. Ini payah nak jawab. Okey. Saya tak mau panjangkan lagi isu tu. Kita difahamkan Datuk Mazhar sudah bersama dengan kita di talian. Minta maaf Datuk, tadi kurang dengar tadi, Datuk.
Ya, saya di sini clear tapi di Jakim saya rasa. Mungkin talian kami di sini lah. Minta maaf. Maklumlah Perlis dah masuk fasa ketiga, Putrajaya fasa 1 gitu. Datuk, saya nak tanya Datuk tadi, tanggungjawab kita ni, warga negara Malaysia ni, tanpa mengira kaum, agama, apa peranan kita masing-masing ini dalam nak membina, nak mengisi itu sebuah kemerdekaan negara Malaysia kita ini, Datuk? Terima kasih. Tadi kita terlepas sedikit. Cuma saya nak sebut ialah bahawasanya kita balik daripada titik tolak yang kita bincang berhubung dengan penjajahan. Kerana bila kita tahu bagaimana kita dijajah, kita tahu bagaimana kita membebaskan diri daripada penjajahan. Dalam dunia ini, penjajahan biasanya bertujuan untuk membina keagungan ataupun membina kekuasaan mereka. Manusia ini telah masuk ke pentas keagungan empire-empire yang besar dan kuasa-kuasa yang besar ataupun mana-mana pihak negara yang ingin mencapai keagungan. Mereka melalui biasanya 2 perkara, tapi Islam membuat perkara yang ketiga. Yang pertama ialah mereka menjajah negeri orang. Itu yang kita tengok. Penjajahan berlaku, penaklukan sejak dahulu. Rom, Parsi, dan kita lihat di tempat kita ni mungkin British dan ada France dan banyak negara seluruh dunia yang Itali yang menjajah negara orang. Penjajah ni walaupun bagaimana dia telah kita ambil British dalam kes kita, dan British ni terkenal dia bukan sahaja menjajah, tapi dia juga kadang-kadang membangunkan negeri itu untuk kepentingan dia. Dia tak macam Belanda, sebab tu orang kata macam Belanda minta tanah. Belanda tu ganas. Dia tidak macam Itali, apa yang dibuat kepada Libya umpamanya. Tetapi British lebih memberikan juga sumbangan pada negeri itu untuk kepentingannya. Pun begitu kita lihat bahawasanya anak-anak negeri itu, terutama yang pergi belajar dengan pendidikan barat, mereka lah yang berjuang penting untuk menyahkan decolonization, menyahkan penjajah. Ternyata bahawasanya walau macam mana penjajah beri pun, anak-anak negeri mereka tak mau, mereka ingin memerintah sendiri, menguasai negeri sendiri. Kedua, manusia masuk ke dalam keagungan dengan cara mereka menguatkan ilmu pengetahuan dan budaya mereka. Tadi Datuk Padri Shah sebut tentang budaya. Ini yang dibuat oleh Greek dan Yunan. Sebab tu Greek dan Yunan menguasai dunia ini dengan falsafah mereka masuk, sehingga dunia Islam yang datang kemudian pun masuk ke dalam Christianity, masuk kepada Judaism, sehinggalah banyak teori-teori mereka sebagainya superstition, tidak ada asas. Kemudian hinggalah era Renaissance masuk pembangunan teknologi, pembangunan ilmu pengetahuan di barat, di Europe, maka kita nampak dikikis sudut-sudut itu, penjajahan pemikiran itu, al-ghazwul fikri itu. Yang ketiga ialah yang Islam buat. Islam buat melalui pintu yang dinamakan dengan al-hidayah, iaitu pintu hidayah, iaitu ar-risalah wal hidayah. Bawa mesej dan bawa hidayah. Sebab itu dunia yang dimasuki oleh tentera Islam yang dinamakan dengan futuhat, orang tidak menganggap tentera Islam sebagai musuh. Kerana kita lihat, umpamanya, orang Arab datang membawa ilmu Islam, majoriti mereka. Tetapi Islam berkembang di negara-negara yang mana tentera Islam masuk, anak negara itu sendiri membangunkan negara mereka. Kita lihat dalam bidang hadis, utama kerana saya kebetulan bidang hadis. Ahli-ahli dalam Sunan Sittah yang 6, semuanya bukan orang Arab. Kita lihat Al-Bukhari, Muslim ada khilaf tentangnya, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibnu Majah, An-Nasai. Mereka semua bukan Arab. Siapa pergi ke Samarkand, siapa pergi Uzbekistan. Ini mereka orang-orang negeri ini memberi maksud Islam tidak menjajah. Dia memberikan beruang kepada anak negara itu. Abu Hanifah, imam besar, ia bukan orang Arab. Sibawaihi, ia bukan Arab dalam nahwu. Abu Ali Al-Farisi bukan Arab. Jadi ertinya apa yang perlu kita lakukan ialah apabila kita menyahkan penjajahan, sepatutnya kita kembali kepada semangat yang Islam buat. Kita membangunkan negara kita. Kita membangunkan anak bangsa kita. Kita membangunkan umat kita. Dan inilah yang perlu dilakukan oleh negara-negara yang kita kadang-kadang kita telah nyahkan penjajah itu. Tetapi akhirnya kita gagal untuk membina diri kita sendiri. Negara-negara yang dijajah, yang menyahkan penjajah, decolonization berlaku, alhamdulillah.
Tetapi ternyata setelah penjajah keluar daripada negara-negara yang dijajah, kita tidak lebih baik daripada penjajah yang berada di negara mereka. Sistem yang mereka cuba laksanakan di negara kita, mereka tinggalkan, umpama British yang tinggal pada kita. British tu lebih baik dibandingkan apa yang ada di negara kita ataupun negara orang Islam. Bukan kerana salah sistem tu kadang-kala, tapi bagaimana kegagalan kita untuk tiru yang terbaik pada mereka. Mereka tinggalkan yang buruk untuk kita. Jadi dia orang pun tak menang kita, contoh kita jadi baik macam dia. Jadi kita jadi masalah. Pada negara-negara Arab juga masalah begitu. Apabila France keluar, apabila Italy keluar, di Itali maju, di Perancis maju, negara Arab basikal pun belum boleh buat. Ini masalah. British balik. British ada kemajuan dia, kita tidak dapat mencapai. Mereka tidak meninggalkan khazanah kemajuan kepada kita. Kitalah yang bertanggungjawab membangunkan negara kita sendiri dengan acuan dan jati diri kita. Itu yang saya nak pegang tu tadi, ialah tanggungjawab kita sebenarnya yang untuk mempertahankan kemerdekaan ini, dan tanggungjawab kita lah seperti yang Datuk sebut adalah untuk mengisi peluang-peluang kemerdekaan dengan membina sistem-sistem yang mampu membangun pemikiran, budaya, peradaban rakyat sebagai sebuah negara merdeka. Baik, mungkin Ustaz Rizal ada perkara-perkara lain yang boleh dikongsikan bersama dengan kita tentang tajuk Mantap Jiwa Merdeka, Ustaz Rizal. Ya, Mantap Jiwa Merdeka seterusnya, saya tertarik untuk berkongsi dengan penonton dapatan statistik penggunaan internet pada tahun 2020 oleh rakyat dalam negara kita, 88.7%. Bukan nak cerita tentang internet, ya, tetapi ada kaitannya yang saya cuba nak tampilkan. Kita lihat ya, penggunaan media sosial, WhatsApp contoh, 98.7%. Ya, kemudian Facebook 91.7%. Kenapa peratus ini saya angkat pada malam ini? Kerana tuan-tuan tengok, ada yang dipaparkan bahawa media sosial tanam kebencian berbanding kebaikan. Nah, tadi kita nampak dapatan yang cukup tinggi penggunaan media sosial. Mungkinkah kepada perkara-perkara yang mendatangkan kebencian? Kita lihat juga penyalahgunaan media sosial beri kesan negatif kepada negara. Seterusnya dipaparkan media sosial hangatkan isu perkauman, ya, dan media semarakkan kebencian. Ustaz Zakaria, inilah perkara-perkara yang kita nak bincang tentang mantap jiwa merdeka. Tetapi sekiranya mereka meluahkan di media sosial perkara-perkara negatif, sudah pasti jiwa kita tak akan mantap. Kita akan teruskan perbincangan apapun kita bermuasabah seketika. Jumpa selepas ini. Dengan megah Tunku berdiri mengisytihar merdeka negara bangsa. Semangat merdeka berjati diri membentuk warisan generasi berjasa. Alhamdulillah, terus bersama dengan kami siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam dari Studio Utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya. Kita masih lagi membincangkan Mantap Jiwa Merdeka bersama dengan 3 orang panelis. Namun masa begitu cepat berlalu dan belum rasa kepuasannya perbincangan kupasan daripada 3 orang ahli panel ini. Saya sekali lagi nak kembali kepada Datuk Dr. Mazhar sebab saya bimbang takut tak sempat ini, sebab ada satu soalan yang terakhir yang saya nak tanya kepada Datuk Dr. Mazhar, dan ini juga merupakan sebagai satu kesimpulan Datuk Dr. Mazhar, ya, tentang prinsip-prinsip apabila kita melihat senario situasi yang ada di negara kita pada saat dan ketika ini. Apakah perkara-perkara pokok yang perlu kita pertahankan agar kemerdekaan terus terjamin di negara kita, Datuk? Ini kesimpulannya, Datuk. Terima kasih. Kita kena akui, tadi disebut tentang internet dan seumpamanya. Kita kena akui bahawa kita berada di era globalisasi yang sejak dulu kita cakap. Globalisasi bermaksud iaitu the erosion of national boundaries and the reduced significance of national government. Ini adalah maksud dalam globalisasi dah tak ada kerajaan yang betul-betul berkuasa dah sekarang ni. Dan semua dulu kita takut penjajah masuk melalui sempadan-sempadan negara. Tetapi sekarang musuh luar dan budaya luar dan apa saja pemikiran yang merosakkan sesebuah negara dapat masuk hanya dengan cara melalui internet di rumah kita. Boleh mempengaruhi anak-anak kita, boleh juga mempengaruhi kaum keluarga kita dan boleh menukar pemikiran mereka. Penjajah tak perlu menghantar tentera sekarang. Orang musuh luar tak perlu menghantar musuh dengan membawa senjata.
hanya dengan menghidupkan anak bangsa sendiri untuk memusuhi negara mereka dan memusuhi tanah air mereka. Sebab itu prinsip antara benda yang kita pegang ialah kita mesti pegang apa yang Quran sebut. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang sebaik-baik orang untuk engkau ambil bertugas ialah yang kuat lagi amanah. Pastikan kepimpinan, kedudukan negara, urusan-urusan takbir negara kita dipegang oleh orang yang berkualiti dan juga oleh orang yang amanah. Dua perkara ini sangat penting, iaitu dia hendaklah seorang yang berkualiti, memimpin, mampu memajukan dan menguatkan negara, juga amanah. Dalam konteks kita ada pegangan agamanya, ada perasaan takut kepada Allah, tahu tanggungjawab dia menjaga umat dan seumpamanya. Kemerdekaan ada satu teori. Kita sambut retorik, melainkan kita menghayatinya. Sebab tu tadi ada panel yang sebut tentang Ihya Ulumuddin. Ramai orang yang terbabas pandang apa yang dikendaki oleh Al-Imam Al-Ghazali apabila menulis Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali ialah imam besar di dalam fiqh. Tetapi dia menyedari bahawasanya masalah yang berlaku ialah apabila pengetahuan-pengetahuan agama itu tidak membangunkan agama. Sebab Ihya Ulumuddin, ia menghidupkan kembali ilmu agama. Sebab itu tanggungjawab untuk menghidupkan makna kemerdekaan. Bukan sebut teori kemerdekaan, tapi ihya ilmu al-istiqlal ataupun menghidupkan ilmu kemerdekaan yang patut kita dalam diri kita. Ini adalah penting, iaitu kembali pada makna kita memberikan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintah kamu berikan amanah pada yang layak. Cari pemerintah yang layak. Baru Allah merintahkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Amanah dulu dan kemudian barulah ketaatan kepada kepimpinan. Baik. Dua ciri yang Datuk sebut tadi, Al-Qawiyul Amin. Itu yang kita nak lahirkan generasi yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai kualiti yang tinggi. Itu Al-Qawi, dan Al-Amin adalah jiwa yang Profesor Dr. Fariza sebut tadi. Amanahnya, integritinya, nilai-nilai jati diri yang tinggi. Itu yang menjadi suatu kesimpulan yang mantap yang diberi oleh Datuk Dr. Mazhar sebentar tadi. Dr. Fariza, tadi Ustaz Rizal ada ceritakan tentang bagaimana ancaman teknologi dan juga media sosial dan sebagainya mengancam semangat patriotisme warga negara kita. 2 minit. Dr. Fariza untuk membuat kesimpulan. Ya, terima kasih kepada penonton yang masih setia. Memang kita tidak dapat menolak dunia IT ini kerana generasi Z ini adalah generasi yang hidup di zaman Internet of Things ataupun IoT. Jadi apa yang harus kita lakukan ialah mendidik mereka dengan ilmu pengetahuan supaya mereka dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. Dalam untuk menanamkan patriotism ini ya Ustaz, ada 3 yang kita boleh letakkan asas kepada generasi muda. Iaitu yang pertama, memantapkan ilmu pengetahuan agar dia menghayati segala pengisian kemerdekaan yang telah diperjuangkan ataupun yang telah diperolehi pada hari ini. Dan dengan ilmu pengetahuan tersebut, mereka dapat membina kekuatan akal untuk membina negara ini di masa akan datang. Dan kita yakin untuk lepaskan negara ini kepada generasi tersebut. Dan yang kedua ialah pemantapan keimanan dan akidah. Kerana kita risau dalam pengaruh kepada akidah ini, maka boleh menggoncang akidah remaja. Dan yang seterusnya ialah niat dan amal perlu ditunjukkan oleh anak-anak muda ini untuk sebagai patriotism. Ya, kita lihat kata-kata Hamka yang mengatakan bahawa semangat yang lemah buanglah jauh, jiwa yang kecil segera besarkan, yakin percaya iman pun teguh, masa hadapan penuh harapan. Terima kasih Dr. Fariza. Datuk Bat, 2 minit Datuk, kesimpulan. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, negara kita sudah merdeka, hidup tenteram sekian lama. Bagaikan bunga yang sedang mekar, jagalah ia bersama-sama. Negara kita berbilang bangsa, pelbagai budaya, berbagai agama. Suburkanlah ia selama-lama, jangan timbulkan bencana. Merdekalah kita selama-lama, jauhilah sikap cela-mencela. Kalau berpecah sesama kita, akibatnya buruk akan menimpa. Ayo, jadilah manusia bijaksana, memegang tali, memegang timba. Miliki ekonomi, ciptalah budaya, jadilah tuan di negara merdeka. 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 Terima kasih.
Baik, sebelum kita berpisah dari pentas Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini, mungkin yang terakhirnya saya nak bersama dengan Ustaz Rizal sekali lagi. Mungkin ada di kalangan kita punya followers di Facebook Jakim, ada satu dua yang memberi komen tentang tajuk Mantap Jiwa Merdeka ni, Ustaz. Okey, tahniah kepada warga penonton. Ada 323 komen sepanjang kita bersama langsung ini. Alhamdulillah. Yang menyaksikan 318, tahniah kita ucapkan, semua ucapkan tahniah, merasa bahawa ada sesuatu yang mereka dapat untuk memantapkan jiwa merdeka, yang pastinya 4 hari lagi kita akan sambut kemerdekaan Hari Kebangsaan negara kita, Ustaz Zaid. Terima kasih kepada Ustaz Rizal atas komen-komen yang sebentar tadi, dan terima kasih kepada panelis forum kita Sahibus Samahah, Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, Profesor Dr. Fariza Maksyam, Pengarah Institut Islam Hadari UKM, dan Datuk Badlishah bin Alauddin. Oleh kerana Datuk Bad tadi dia kesimpulan dia pantun, saya macam tak kuat merdeka lah kalau tak pantun juga. Saya nak pantun jugalah. Laungan merdeka terus bergema, semarak membara tak kira bangsa. Malaysia prihatin menjadi tema, salinglah membantu tak kira siapa. Merdeka, merdeka, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.